Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Hi-Fi akan membentangkan hasil tugasan dari kumpulan kami yang bertajuk Kepentingan Penghayatan Etika dalam Menangani Era Revolusi Industri 4.0. Okey, pengenalan bagi kajian yang kami kaji ni adalah untuk kami nak kenal pasti tahap bagaimana masyarakat dapat nak mengatasi dengan adanya era teknologi secara beretika. Jadi seperti yang kita tahu lah, etika ni adalah satu sistem dasar tingkah laku ataupun dasar adat ataupun akhlak yang berprinsipkan moral kelakuan yang baik. Etika juga dia dapat kaitkan dengan konsep yang bermoral seperti kewajipan dan tanggungjawab, kebaikan dan banyak lagi. Untuk objektif pula, objektif kami yang pertama adalah nak mengenal pasti tahap penghayatan etika masyarakat bagi nak menghadapi kelajuan perubahan pesat revolusi industri 4.0. Jadi kami nak mengkajilah etika yang dapat diterapkan dalam generasi masa yang terkini untuk nak selaraskan dengan revolusi yang berteraskan dengan teknologi yang moden. Jadi macam mana masyarakat sekarang ni dah nak menekankan aspek nilai murni yang selaras, yang sejajar dengan revolusi yang terkini. Yang kedua pula, objektif kami yang kedua adalah kami nak menganalisis tentang kesan-kesan kemajuan teknologi terhadap masyarakat Malaysia untuk nak menempuh era teknologi 4.0 ni. Jadi kesan ni dia akan memberi kesan yang positif dan juga yang negatif. Inovasi teknologi ini dia boleh bawa ke masyarakat ke dunia ekonomi global, tapi macam mana tahap kesediaan masyarakat kat Malaysia ni nak tangani dunia teknologi ni, fasa IR 4.0 ni. Bagi lokasi kajian yang kami pilih adalah kami melakukan melalui sebaran media sosial. Kami gunakan kaedah Google Form dan kami akan post ataupun kami akan sebarkan dekat aplikasi WhatsApp. Skop kajian pula kami tujukan kepada orang awam yang berada kami tujukan kepada orang awam dalam media sosial dekat Malaysia ni. Kajian literatur yang telah kami dapat pada revolusi industri 4.0 ini termasuklah sejarah perkembangan revolusi industri bermula kurun ke-18 sehingga kurun ke-21. Selain itu juga kami mengemukakan 9 teras industri 4.0. Hal ini termasuklah robot automasi dan data internet. Di samping itu juga, kami juga mengemukakan kepentingan industri revolusi 4.0 di Malaysia kerana pada hari ini revolusi industri 4.0 sangat berkembang pesat sehingga dapat mempengaruhi setiap individu pada hari ini. Metodologi kajian. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kuantitatif, di mana ia adalah kaedah yang menggunakan data berbentuk angka atau maklumat yang boleh diukur melalui analisis statistik. Ianya lebih bersifat objektif dan orientasikan kepada hasil. Sampel populasi kajian ini ialah terdiri daripada pelajar universiti dan juga orang awam, di mana mereka secara realitinya sedang menempuhi era revolusi industri 4.0 itu sendiri. Jadi, para pengkaji dapat mengetahui secara sahihnya objektif yang sedang dijalankan oleh kajian ini. Jumlah responden terdiri daripada 50 orang, iaitu 37 orang perempuan dan juga 13 orang lelaki. Seterusnya, instrumen yang digunakan ialah terdiri daripada satu set soal sedik yang dibuat melalui Google Form, di mana ianya adalah borang maya yang boleh mendapatkan maklumat daripada responden. Dengan menggunakan jenis pertanyaan skala Likert pada setiap soalan yang dituju. Ianya terdiri daripada 5 aras,
iaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sejarah revolusi industri bermula pada abad ke-18 di mana ia bermula di utara England dan berkembang di Eropah, Amerika Syarikat dan kawasan yang lain. Pada tahun 1700 tahun sebelum Masihi telah bermulanya kemajuan skop industri pertanian serta pada abad ke-18 dan 19 telah bermula corak kehidupan yang moden. Revolusi Industri 1.0. Sebelum berlakunya Industri Revolusi 1.0, manusia terpaksa bekerja dengan lebih lama dan menggunakan kerahan tenaga. Tetapi apabila Revolusi 1.0 telah bermula dengan ciptanya kilang moden serta penyebaran mesin yang menggunakan wap. Revolusi Industri 2.0. Revolusi perkembangan ini telah bermulanya di mana lebih banyak menggunakan teknologi serta sinergi manusia yang sedia ada. Sebagai contoh, elektrik menggantikan wap dan menjadi bahan sumber utama di kilang-kilang. Revolusi Industri 3.0 iaitu revolusi digital di mana banyak menggunakan teknologi maklumat dan komputer sebagai salah satu tunggak utama serta wujudnya pakar-pakar yang mencipta alatan yang semakin canggih. Revolusi Perindustrian 4.0. Ia berbeza dengan era yang sebelumnya di mana revolusi industri 4.0 tidak hanya menumpukan dalam skop mesin yang canggih, tetapi ia adalah sebuah sistem yang lebih luas dengan gabungan antara tenaga, digital dan biologi. Seperti yang kita ketahui, revolusi perindustrian keempat ini banyak memberi manfaat kepada masyarakat Malaysia khususnya. Walau bagaimanapun, revolusi perindustrian keempat ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada kehidupan masyarakat di Malaysia kerana antara salah satunya ialah kes pengangguran meningkat. Teknologi pada hari ini mampu mengambil alih tugas-tugas manusia yang menyebabkan keperluan tenaga kerja manusia semakin berkurang. Jadi rakyat Malaysia mengambil susah menjadi buntu untuk mencari peluang pekerjaan dan mereka memilih jalan singkat untuk melibatkan diri dalam aktiviti jenayah seperti jenayah cyber. Selain itu juga, revolusi ini juga dapat memberi kesan kepada perkembangan sosial kanak-kanak kerana apa yang dapat kita lihat, kanak-kanak pada hari ini sudah pun ada gadget sendiri dan mereka lebih banyak meluangkan masa dengan gadget mereka berbanding melakukan aktiviti-aktiviti sosial. Justru itu untuk memperkasakan tahap penghayatan etika dalam era revolusi industri 4.0, pihak sekolah ataupun pihak institusi pengajian perlu menerapkan ilmu penghayatan etika ini dalam sesi pembelajaran. Seterusnya adalah didikan ibu bapa. Semestinya ibu bapa perlu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak dalam mengurus kemajuan teknologi ini, terutamanya dalam penggunaan gadget. Dan terakhir ialah budaya membaca. Kerana budaya membaca mampu menjadikan seseorang individu itu berfikiran matang dan waras. Dalam sesuatu perkara itu, mereka dapat bertindak dengan lebih rasional. Jadi, negara dapat hidup dalam aman dan damai. Dari apa yang dapat saya simpulkan untuk kajian ini adalah secara keseluruhannya lah, kajian ni sebenarnya dapat bagi saya dapat beri kesedaran kepada masyarakat supaya lebih bersedia dengan munculnya industri 4.0 ni. Sebab dengan perubahan ke fasa teknologi
ni dia akan sebenarnya kebaikannya ia akan mempeluaskan lagi untuk membuka peluang ekonomi untuk masyarakat Malaysia ni. Antara rujukan yang telah kami dapat bagi tugasan ini termasuklah dari laman web themalaysianringgit.com, iaitu mengisahkan tentang sebuah artikel dari seorang penulis bernama Muhammad Abdul Hamid. Artikel ini ditulis pada tahun 2019 yang bertajuk Mendepani Cabaran Revolusi Industri 4.0. Adakah kita bersedia? Lampiran. Di bahagian lampiran ini, saya sertakan contoh penyebaran borang soal selidik yang dilakukan melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Ianya mudah, hanya perlu merangka sedikit pendahuluan sebelum beri kepada responden untuk menjawab soal selidik tersebut. Juga saya sertakan contoh borang soal selidik yang digunakan melalui Google Form. Para responden hanya perlu tekan link untuk menjawab soal selidik tersebut. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.